Didik TV KPM. Dan sekarang ini kita nak pergi ke bahagian A. Jadi murid-murid sila beri tumpuan yang sepenuhnya. Silakan Cikgu Fazri. Okey, seterusnya kita sambung pada bahagian A. Kita akan tengoklah bentuk soalan, format soalan, kaedah menjawab, jenis-jenis soalan yang ada. Okey. Okey, bahagian A terdapat 20 soalan. Jawab semua soalan. Pelajar mesti jawab semua soalan. Bentuk soalan adalah soalan struktur. Bahagian A kita ada respon terhad. Okey, maknanya soalan ni soalan ringkas dan jawapan diminta pun jawapan secara ringkaslah. Okey, setiap soalan membawa minimum 1 markah dan boleh pergi maksimum sehingga 4 markah. Baik. Okey, bergantung pada soalan lah. Okey, jumlah markah yang diperuntukkan adalah 50 markah. Okey, seterusnya kita pergi kepada bentuk soalan. Bentuk soalan yang ada lah. Maknanya sebelum-sebelum ni apa soalan yang keluar. Okey, yang pertama isi tempat kosong, melakar, melabel. Okey, melabel urutan prosedur, kemudian melengkapkan jadual, menghitung dan seterusnya menganalisis data. Ini bentuk-bentuk soalan yang ada lah. Okey, seterusnya kita pergi, nanti saya tunjukkan contoh-contoh soalan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk soalan yang ada. Okey, konstruk pada bahagian A. Konstruk jenis-jenis item lah maknanya. Okey, yang pertama terminologi, yang kedua fakta urutan, pengelasan, kriteria, metodologi ataupun kaedah. Okey, seterusnya prinsip. Okey, Iqmal, kita pergi pada contoh soalan yang berkaitan dengan terminologi. Okey. Okey, terminologi ni memberi maksud pengetahuan tentang nama, istilah atau definisi sesuatu perkara. Okey, contoh soalan yang ada, Najah menunjukkan dua jenis struktur tanah. Okey, jadi kita kena jawablah, pelajar kena jawablah. Murid kena jawab, jawapannya berlapis dan butir rapuh. Ini pun secara logik lah, sebenarnya murid kena fikir. Bentuk struktur tanah yang diberikan, gambar yang diberikan. Okey. Maknanya dia dah boleh tengok kalau tanah tu mempunyai lapisan. Secara automatik dia dah boleh teka. Berlapis. Berlapis. Okey, begitu juga dengan butir rapuh dalam keadaan butir. Okey, jadi boleh kaitkan dengan jawapanlah. Seterusnya kita pergi kepada soalan fakta. Pengetahuan tentang maklumat am atau khusus sesuatu perkara seperti fungsi, ingat kaedah atau tujuan. Ingat ketiga ni, fungsi, kaedah atau tujuan. Jadi boleh jadi dia keluar soalan fungsi ataupun boleh jadi keluar soalan kaedah, okey, ataupun tujuan. Okey. Soalan yang saya beri hari ini adalah menunjukkan alat mekanisasi ladang. Okey, dia nak nyatakan fungsi alat itu. Okey. Yang pertama ni bajak sepak. Okey, jadi dia punya fungsi memecah, menghancur, menggembur tanah. Okey, pelajar boleh nyatakan satu saja. Kalau confident boleh nyatakan satu. Jadi pelajar boleh kemudian yang kedua adalah bajak piring. Pelajar pun boleh tulis satu sajalah. Memotong pun dah cukup. Memotong tanah. Atau boleh mengangkat tanah. Okey, pun dah cukup. Dan boleh memberi markah lah. Okey. Okey, seterusnya soalan fakta lain. Fungsi, yang ni saya cakap tadi. Fungsi, betul lah, Akmal? Yap. Kaedah fungsi atau tujuan. Okey, ni soalan bagi fungsi pula lah. Okey, X. X adalah stomata. Y adalah epidermis atas. Okey. Jadi pelajar kena tahulah struktur anatomi daun tumbuhan ni, baru pelajar boleh jawab fungsi dia. Okey. Okey, jawapan laluan pergerakan keluar dan masuk, air dan gas. Manakala Y mengelak tisu daripada kekeringan. Pelajar boleh jawab salah satulah. Ataupun pelindung kepada lapisan Dalaman. Dah boleh dapat markah penuh. Okey, untuk soalan fakta. Urutan. Okey, seterusnya urutan. Urutan ni, kalau kita sebut urutan, kita dah tahu dia mesti 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Okey, jadi pelajar murid-murid dah boleh Okey, pengetahuan tentang satu proses, aktiviti atau tindakan. Biasanya proses, aktiviti atau tindakan. Okey, jadi soalan yang saya keluarkan, pemasaran hasil dilakukan menggunakan beberapa kaedah. Okey. Lengkapkan saluran pemasaran di bawah. Okey, jawapan dah diberi pengeluar dan pengguna. Okey, murid maknanya daripada pengeluar ke pengguna, apa proses di tengah-tengah tu? Okey, apa proses pemasaran di tengah-tengah? Jadi kita dah tahulah. Pemborong dan juga peruncit. Okey, jadi pelajar pun murid sebenarnya dah boleh ni
dah boleh fikirkan jawapan yang sesuai lah. Takkan daripada peruncit kita nak ke pemborong. Kalau fikir logiknya, pemborong ke peruncit. Okey, jadi pelajar pun dah boleh fikir secara logik. Ya. Proses-proses yang ada di dalam jawapan itu sendiri. Okey, seterusnya kita pergi pada urutan yang kedua. Okey, ada juga format soalan keluar macam ni, Kemal. Okey. Urutan, maknanya daripada atas ke bawah lah. Okey, ini adalah aktiviti pasca tuai tanaman sayur-sayuran. Daripada memproses. Okey, dia dah bagi jawapan lagi tengah. Membungkus. Okey, dan seterusnya menjual. Okey, jadi pelajar dah boleh fikir secara menggrade dan juga menyimpan. Okey. Baik. Jadi ini adalah soalan, contoh soalan bagi urutan. Okey, seterusnya ada juga urutan macam ni, Kemal. Ini Urutan letakkan bernombor. nombor kan? Kita nomborkan. Okey. Okey, murid-murid, bila keluar soalan bernombor macam ni, apa yang kita nak tengok? Biasanya jawapan dia akan bagi satu lah. Itu paling banyak dia akan bagi satu, ataupun tak ada langsung lah, kosong. Okey. Okey, jadi kita dah boleh tengok. Kita dah boleh tengok. Apa yang terakhir pun dah boleh tengok. Takkan yang terakhir kita nak campurkan kulit. Ataupun yang lain-lain. Jadi mesti yang terakhir kita dah tahu dah. Yang atas sekali tu Yang mana, nombor Man? 4. Kalau agak-agak yang terakhir. Tutup dengan penutup botol dan simpan di tempat yang redup selama 30 hari. Okey, betul. Itu sebabnya kita kena fikir secara logik lah urutan tu. Okey. Maknanya takkan selepas tutup botol baru kita nak buat proses yang lain. Jadi Kita dah tahu tutup botol itu adalah jawapan yang terakhir. Jadi dah mudah, kita ada dua sahaja untuk kita fikirkan. Semestinya bawah sekali tu nombor 2, atas tu nombor 3. Okey, betul. Okey. Okey, kita pergi pada Pengelasan. pengelasan. Pengetahuan tentang pembahagian, pengkategorian atau pengkelompokan. Okey, yang kita tengok ni soalan yang dikeluarkan, nyatakan dua nutrien bagi yang pertama makronutrien, yang kedua mikronutrien. Okey, bagi makronutrien kita ada karbon, hidrogen, oksigen, NPK. Yang paling mudah sekali pelajar untuk ingat adalah NPK, pelajar. Okey. Sebab dalam pembelajaran, diorang dah belajar pengiraan nutrien. Dalam nutrien selalunya ada 3 sahaja, NPK. Nitrogen, fosforus dan juga kalium. Okey. Seterusnya adalah mikronutrien, boron, ferrum, mangan, zinc. Dan lain-lain lah, kuprom ada, klorin pun ada, mikro. Jadi saya dah sediakan satu akronim lah untuk pelajar-pelajar mudah hafal. Baik. Okey, bagi nutrien makro, NOMA, saya namakan NOMA lah, nutrien makro. Okey. Okey, jadi dia punya kan biasa dulu kan kita nak hafal pelangi Dia ada dia punya akronim dia. Akronim dia Pak Haji apa saya pun lupa. Okey, jadi untuk NOMA ni nutrien makro saya dah ni saya punya. Okey. Okey, kalau hutang orang nanti Faris kena kejar masuk sungai. Dengar tu Faris. Mana Okey. Faris tadi? Ada Faris tadi kat sini. Okey, ni NOMA lah. Okey, jadi untuk pelajar mudah ingat. Baik. Sebenarnya dia dah boleh ingat 3, 4 pun dah cukup sebab dalam bahagian A ni biasanya dia akan minta 2, 3 atau 4 lah, tak banyak lah. Maknanya bukan keseluruhan. Jadi kalau dia ingat-ingat lupa pun murid-murid pun dah boleh jawab lah sebenarnya. Dapat hafal 3 pun dah memadai, cikgu? Ya. Okey. Okey. Seterusnya adalah nutrien bagi mikro, NUMI. Tadi NOMA ni NUMI pula lah. Okey. Bawa kawan-kawan Faris masuk zoo. Kesian kawan Faris. Kita gunakan Faris ni lah. Ya. Okey, ini adalah akronim yang saya cipta lah. Maknanya pelajar untuk mudah ingat. Okey. Kita pergi kepada seterusnya kriteria. Kriteria ni merujuk kepada ciri-ciri, sifat atau komponen. Murid-murid. Okey. Jadi pelajar tu kena tahulah tanah ni sifatnya apa. Contoh tanah liat. Tanah liat sifatnya apa, ciri-cirinya apa. Okey, jadi dia boleh kaitkan dan mudah untuk pelajar menjawab. Okey, ini adalah jawapan yang saya bagi. Okey, macam Kemal boleh tengok daya, ada perkataan daya daya atau kemampuan tanah untuk menyerap air. Jadi pelajar pun dah boleh fikir logik sebenarnya dalam soalan tu. Sebenarnya dalam soalan pun dah ada jawapan. Okay. Jadi pelajar perlu fikir lebih sikitlah untuk dikaitkan. Okey, seterusnya soalan kriteria, sifat-sifat tanah, jenis tanah, lom, liat dan juga kelodak. Okey, jadi pelajar kena mahirlah untuk menghafal sifat tanah. Macam saya cakap tadi, jenis tanah, kaitkan dengan ciri-ciri dan juga sifat tanah itu sendirilah. Okey. Okey, saya pergi kepada seterusnya adalah kaedah ataupun metodologi, pengetahuan tentang cara, kaedah atau teknik. Okey, untuk soalan dia nyatakan 2 kaedah menentukan nilai pH tanah. Okey, jadi 2 kaedah ni
yang pertama adalah meter pH. Okey, yang kedua adalah kaedah Kuhn. Okey, ini contoh soalan bagi kaedah. Okey, seterusnya soalan bagi kaedah, nyatakan kaedah bagi memperbaiki keadaan tanah tadi. Okey. Ini yang Akmal tanya tadi. Bagaimana untuk memperbaiki keadaan tanah Yang bermasalah. yang bermasalah. Okey, Okey. ini ada beberapa contohlah. Okey, untuk memperbaiki tanah pun kita kena tengok tanah, jenis tanah juga. Okey. Yang pertama adalah pemugaran, pembajaan, pengairan. Okey. Okey. Baiklah, kita pergi kepada seterusnya iaitu prinsip. Kebolehan kognitif yang melibatkan penggunaan pengetahuan tanpa situasi baru. Atau memperihalkan tentang implikasi terhadap pengetahuan tersebut. Okey, ini adalah soalannya. S dan T adalah dua jenis baja kimia. Hitungkan kuantiti nutrien. Okey. Di bahagian A ada terdapat soalan-soalan pengiraan yang ringkas. Pengiraan ringkas, jawapan pun mestilah ringkas. Yep. Betul Kemal? Macam saya cakap tadi, markah maksimum boleh pergi sehingga 4 markah. Okey, jadi mungkin markah bagi soalan ni 3 ataupun 2 lah. Kita tengok pada bentuk soalan dia. Baik. Okey, hitungkan kuantiti nutrien K dalam beg baja T. Okey, jawapan dia adalah 8 kg K sebab dia minta nutrien K. Okey, untuk pengiraan baja murid-murid awak boleh rujuk ataupun awak sendiri dah hafal lah. Saya rasa awak dah hafal ataupun awak rujuk guru-guru awak untuk mempelajari teknik-teknik ataupun cara-cara untuk membuat pengiraan baja. Kita ada banyaklah yang saya tahulah. Ada pengiraan silang secara silang, ada pengiraan secara 100 atas 100 bawah. Banyak kaedah. Itu terpulang kepada guru-guru tu sendirilah. Baik. Dalam dia nak mengajar murid-murid dia. Okey, seterusnya kita tengok kepada prinsip. Pengiraan lagi sebab prinsip ni dia melibatkan pengiraan yang ringkas. Okey. Okey. Soalannya, hitungkan pertambahan berat badan. Okey, pertambahan berat badan kita tolaklah. 300 gram. Pertambahan berat badan semasa. Dan juga tolak 10 gram semasa menetas. Okey, maknanya menetas dengan dijual yang mana dulu? Takkan jual dulu baru menetas. Menetas dulu, cikgu. Menetas dulu baru jual. Jadi pelajar murid-murid pun dah boleh ramal konsep dah boleh dia, faham ya, betul. Okey. Okey. Kemudian NPM nisbah penukaran makanan. Okey, jadi formula dia adalah jadi murid-murid kena hafal formula lah. Formula NPM nisbah penukaran makanan baru boleh membuat pengiraan dengan betul lah. Okey. Baik, alright cikgu. Sebelum kita nak pergi ke bahagian seterusnya, kita nak berhenti rehat dulu dan diharapkan semua murid-murid ataupun calon-calon SPM faham dengan penerangan yang baru saja Cikgu Fazlin terangkan mengenai bahagian A tadi. Didik TV KPM